Sahibul Fadilah, pengurusi majlis, yang berusaha, Datuk Pengurusi Masjid, timbalannya, barisan saf kepimpinannya, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, orang-orang besar kawasan ini, muslimin muslimat, hadirin hadirat, anak-anak, para ibu bapa yang saya kasihi sekalian. Pertamanya kita rapatkan setinggi syukur pada Allah. Kerana sebagaimana kata Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, seorang tokoh tasawuf dalam kitabnya Hikam, Allah kurniakan kepada kita dengan dua nikmat. Nikmat yang pertama dikenali sebagai nikmatul ijad. Allah ciptakan kita. Kalau Allah tak cipta, tak ada apa benda pun kitanya. Dan yang kedua dinamakan nikmatul imdad. Bukan sekadar Allah ciptakan kita, tapi sebarang bentuk yang membawa kepada kehidupan kita. Makan, minum, bernafas, sihat, anak, bini, isteri, laki, keluarga, rakan taulang, tenang, bahagia, bernegara, dapat melaksanakan tugas dengan baik. Semua ni adalah nikmat-nikmat Allah. Yang Allah sebut, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya kamu tak akan terhitung. Justru pada malam ni dengan satu tajuk, hisaplah diri kita semua sebelum kita dihisapkan. Maka di sini satu tajuk yang bagi saya amat sesuai, terutamanya di awal tahun atau akhir tahun, sebagai untuk kita menyuluh semula sebarang bentuk kelemahan yang berlaku dalam kehidupan kita, untuk kita islah dan baiki, dan kita menapak ke hadapan. Dalam kehidupan ini tuan-tuan, di hadapan kita terlalu banyak iktibar yang mungkin kita ambil, dan kita boleh menjadikan apa yang berlaku di hadapan kita sebagai satu cerminan. Sekurang-kurangnya ada dua sahaja. Pertama baik, kedua tidak baik. Maka di sinilah contoh yang berada di hadapan kita. Maka kita boleh pilih sama ada nak jadi golongan yang baik atau kita nak jadi golongan yang tidak baik. Allah berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Maka kita diberi pilihan. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwaan kita ini sama ada jahat ataupun takwa. Maka kita akan pilih mana yang terbaik. Untuk hal ini, pertama sekali suka saya bacakan sebagai mukaddimah sebuah hadis Nabi SAW yang selalu kita dengar. Rasulullah SAW beri dua ciri manusia. Manusia pertama, manusia yang cerdik. Manusia yang kedua, manusia yang lemah. Kedua-dua ini berbeza sakang, amat jarak perbezaannya. Sabda Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdik itu ialah orang yang sentiasa dana nafsahu. Kalimah dana ini ditafsirkan dengan dua tafsir. Tafsiran yang pertama dengan mana orang yang sifatnya merendahkan diri dia. Dia tak angkuh, dia tak sombong. Dan tafsiran yang kedua, dana nafsahu, dengan makna hasabah nafsahu. Dia sentiasa muhasabah diri dia. Itu satu. Keduanya, dia juga wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal bukan semata-mata untuk 3 hari, bukan semata-mata untuk 3 tahun atau untuk di dunia, tapi apa hasilnya, keberhasilannya, apa yang dia dapat pada hari akhirat kelak, hari yang dinyatakan Allah
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak mungkin memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, hanya yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Jadi orang yang cerdik dia ada dua sifat ini. Sifat yang pertama iaitu dia sentiasa muhasabah diri, merendahkan diri. Sifat yang kedua, dia punya wawasan, dia punya matlamat bagaimana untuk membahagiakan kehidupannya di hari akhirat kelak, dalam syurga nanti. Begitu juga di kubur nanti. Semuanya perjalanan panjang. Hidup dunia tuan-tuan, dulu saya ingat mungkin hampir 10 atau 15 tahun dulu saya mengajar sini pertama sekali, mungkin dululah. Haji muda, tua dah lah ni. Dan ada yang meninggal ramai. Saya teringat almarhum Prof, sahabat kita Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur rahimahullah, meninggal dunia. Dan lain-lain lagi. Kita tengok apa yang berlaku kepada kita ni, kita tengok lain. Perubahan demi perubahan berlaku masa. Jadi apa yang kita naknya ialah nak jadi orang yang cerdik ini, ataupun orang yang benar-benar baik, bijak, ialah orang yang ada dua sifat ni. Dia merendahkan diri dia, dia muhasabah. Kita tuan-tuan, bila kita muhasabah, kita jadi lebih baik. Tapi kalau kita dalam keadaan merasa selesa dan kita kita biarkan, ini bahaya. Walaupun kita dinikmat, dilempah ruahkan dengan nikmat, boleh jadi itu merupakan istidraj, atau satu tipu daya yang akhirnya kita sesat gitu je. Kita rasa kita ni, tiba-tiba tidak. Kayu ukurnya mudah. Pandulah kepada Al-Quran Karim. Kayu ukurnya, lihatlah kepada hadis Nabi SAW. Bacalah sirah Nabi. Bacalah pandangan dan juga apa yang dilalui generasi yang dituding jari pada mereka, ni ahli syurga. Orang lain tak. Macam Nabi kata, Abu Bakar ahli syurga, Umar ahli syurga, Osman ahli syurga, Ali ahli syurga, Abdurrahman bin Auf ahli syurga, Talha bin Ubaidillah ahli syurga, Zubair bin Awam ahli syurga, Sa'id ahli syurga, Sa'id bin Abi Waqqas ahli syurga, dan termasuklah Abu Ubaidah Al-Jarrah ahli syurga, dalam hadis yang masyhur. Maknanya tuan-tuan, orang-orang seperti ini dan orang-orang yang selain daripada itu yang kita tengok generasi yang Nabi kata ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum, sahabat-sahabatku ibarat bintang di langit, mana kamu nak pandu, kamu akan mendapat hidayah, petunjuk. Maka di situ kita tengok kehidupan mereka yang telah dijamin oleh Allah. Allah sebut mereka apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha atas mereka dan mereka redha atas Allah. Kita ni kata saya redha pada Allah, tapi tak mesti Allah redha kita. Dengan perangai kita, dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan akhlak kita, Allah saja yang tahu, tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu, orang yang ini sentiasa muhasabah. Kita tengok orang-orang yang baik, macam mana orang baik. Kita tengok macam mana sikap perjuangan mereka, mauqif mereka, pendirian mereka, akhlak mereka. Mereka ni luar biasa. Sepanjang zaman kita tengok orang-orang macam ni. Saya sengaja nak contoh moden, saya tak nak contoh lama. Sebab kalau saya cerita lama panjang, nanti kita akan kisahkan. Baru ni, minggu lepas, riuh seluruh dunia. Bagaimana Israel melalui drone-nya telah menembak seorang pemuda dan mengambil gambar dengan untuk menghinakan pemuda Palestin tersebut. Dan pemuda itu dalam keadaan terduduk, bila dah kena, angkat tangan, Allahu Akbar, fuztu wa rabbil Ka'bah, aku menang demi Tuhan Kaabah. Mengakhiri hidup dia, dia sujud, mati dalam sujud.
menyangkakan ini satu perlian dan satu kehinaan kepada orang Islam. Tapi bila diwarkan dalam YouTube, dalam apa, orang Islam bangga. Lebih daripada 1 juta tengok, puji tengok. Kerana husnul khatimah, membaca rekod hidup. Beliau dikenali dengan nama Taisir Abu Tuhainah, atau digelar juga dengan gelaran Abu Ubaidah. Bukan hak spokesman tu, orang lain. Dia ramai gelaran macam tu. Apa? Baca kisah. Hafiz Quran. Hafiz dia tiap macam orang lain hafiz. Dia ada satu kumpulan di mana mereka akan tasmid daripada pagi sampai petang, tak ada salah, dan dia salah seorang. Menjadi imam. Sebelum mati ada riwayat menyatakan dia telah tembak 50, ada kata 60 Merkava. Merkava ni apa mana? Kereta kebal termoden Israel tu. Sutir tu dia kata $7 juta. Kata ke mereka lah. Dah kali lah berapa ni dengan duit Malaysia kita. Berani mati syahid dalam keadaan sujud. Tok Imam di Algeria, Aljazair, sampai atas mimbar cakap. Tok Imam Khatib di Yaman cakap. Kisah orang macam ni. Mulia, izzah, mulia mati. Mati dalam sujud. Mati dalam keadaan sujud. Dan kita kena ingat, manusia akan dibangkitkan berdasar apa yang dia mati. Dalam hadis riwayat Muslim. Dan ini disahkan lagi dengan sebuah hadis bagaimana seorang sahabat Nabi, riwayat Muslim juga dan lain, sedang berada pada masa Hajjatul Wada', haji penghabisan bersama Nabi di padang Arafah, jatuh atas unta, daripada unta. Kata patah leher, ada kata terpijak, unta mati dia. Nabi kata kamu basuh dia, mandi dia dalam keadaan begitu, kemudian kafan dia hanyalah dengan 2 pakaian ihramnya. Lalu Nabi kata apa? Fa innahu yub'asu yaumal qiyamati mulabbiyah. Orang ni pada hari akhirat kelak dia akan dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan mati ini, husnul khatimah ini, tengok keadaan. Kalau kita baca dalam kitab As-Sabah Indal Mamat, kita akan tengok 1001 macam kematian yang dicemburui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih, kalimah terakhir bila nak mati, angkat tangan, cari. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih, dan menyatakan Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak meninggal dunia pada 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijrah, pada waktu duha, dalam usia 63 tahun 4 hari, ketika mana dalam keadaan sakaratul maut, dia berada di atas bahu isterinya yang dikasihi Aisyah. Dan Aisyah kata, hari itu adalah hari giliran aku. Hari giliran dia, sebab Rasulullah ni isteri dia ramai. Air liu aku dengan air liu Rasulullah bertempuh sama. Dan kalimah tu tengok, ni kematian yang baik. Kita tengok Sayyidina Abu Bakar sama juga mati. Selepas 2 tahun daripada itu mati. Dalam keadaan cintakan Rasulullah SAW. Dalam keadaan bertauhid walaupun dia telah diracun. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab mati dengan sebab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dalam usia 63 tahun. Tapi tetap melaksanakan amal ma'ruf.
seraya berkata kepada seorang pemuda yang jubahnya labuh, "Yabna akhi, irfa' saubaka fa innahu atqa liqalbika wa anqa li saubika." Wahai anak saudaraku, tolong angkat sikit jubah kamu, jangan labuh. Kerana dia lebih bertakwa kepada hati kamu, lebih bersih untuk baju kamu. Dalam keadaan nak meninggal dunia hanya beberapa ketika, tapi masih lagi menyampaikan risalah amar ma'ruf nahi munkar. Tengok orang-orang yang hebat ini. Kita tengok seorang tokoh seperti Abu Rayhan Al-Bairuni. Al-Bairuni ni seorang ulama besar dalam Islam yang hebat, yang dikatakan dia punya ahli kefalsafahan dia ni lebih hebat daripada Aristotle, lebih hebat daripada Socrates. Ni puak-puak sebahagiannya bukan Islam lah ni, puak-puak yang kata ahli falsafah ni, falsafah. Abu Rayhan Al-Bairuni meninggal dunia dalam usia 78 tahun. Dalam keadaan nazak sakaratul maut, anak murid dia datang. Anak muridnya tanya, tengok keadaan Tok Guru. Dia ajak bincang dalam ilmu faraid, ilmu pusaka, yang terkait dengan masalah hukum al-jaddul fasid, datuk yang rosak. Masalah pusaka boleh ke tak? Anak murid kata, Tok Guru, dalam saat ni tak sesuai lah kita bincang. Dia beri satu pelajaran yang paling berharga. Dia bagi tahu kepada anak-anak murid dia, dia kata apa? La'an alqallaha alima khairum min an alqahu jahilah. Demi Allah, aku mati dalam keadaan bertemu Allah alim dan tahu satu-satu isu ilmu, jauh lebih baik daripada aku mati dalam keadaan jahil. Selepas bincang, anak murid dia keluar pintu saja dengar dia sakaratul maut, mati. Lafaz ataupun nafas-nafas yang terakhir masih lagi menuntut ilmu. Sebab itu seorang guru kepada Imam Malik rahimahullah yang terkenal, yang juga perawi oleh Imam Al-Bukhari dalam sanadnya, Ayyub As-Sakhtiyani, yang digelar sebagai Abu Tamimah, seorang ulama besar di kota suci Madinatul Munawwarah di zaman tabi'in atau tabi'it tabi'in. Orang tanya dia, apa amalan yang kamu nak kalau kamu meninggal dunia? Apa yang kamu nak kamu lakukan? Katanya, aku nak ketika itu aku sedang belajar ilmu. Sebab dia tahu kelebihan masing-masing. Ada di kalangan mereka yang mati dalam keadaan sujud kepada Allah. Ada yang mati sedang membaca Al-Quran Karim. Ada yang sedang sembahyang. Ada yang sedang melakukan ibadat. Semuanya itu husnul khatimah. Bila kita tengok macam tu, kita bimbang, tuan-tuan. Lebih 20 tahun dulu, saya ada forum sekali dengan seorang doktor pakar. Seingatan saya di Putrajaya. Dia cerita, dia kata dia ni antara tugas dia dekat ward ICU lah, dekat orang nak mati. Hospital. Jarang kita tengok orang nak mati ni, akhir kalimah dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau la ilaha illallah. Biasanya pakai tidur gitu ya. Yang ini tak ramai. Dan kita mengharap daripada tak ramai itu, kita salah seorang yang mengkhatimahkan kalimah akhir kita, la ilaha illallah. Kerana Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapan dia dengan la ilaha illallah, pasti layak masuk syurga. Kita tengok golongan yang kedua yang Nabi sebut, wal ajizu man ittaba hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Yang ini ramai berlaku pada kita. Yang kedua, orang yang lemah.
Perangai orang lemah ni macam mana? Ni kita cakap orang Islam, kita tak cakap orang non-Muslim, tak, kita cakap orang Islam semua ni. Orang okey lah. Perangai orang lemah ni macam mana? Pertama, dia rebah kepada hawa nafsu dia. Dia ikut. Dia tak mampu nak lawan. Dia rebah, dia ikut. Dia hanyut. Dia dalam kancah maksiat. Ittaba hawa. Sedangkan Allah sebut innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ni dia punya kekuatan amat-amat mendorong, menyuruh orang buat jahat. Ammarah tu bukan makna marah. Kita duk ingat marah, tak. Ammarah ni atas wazan fa'alah. Fa'alah ni pengisirah mubalaghah yang memberi makna amat-amat menyuruh. Kalau sekali suruh amiratun, tu sekali suruh, orang tu suruh. Nafsu tu amirah bisu. Tak. Dia guna kalimah ammarah atau wazan fa'alah. Susah. Kerana itu kadang-kadang kita kata bila nafsu ni ketagih. Orang rebak. Sebab itu nafsu ni dalam Quran, dalam hadis ataupun dalam bahasaan para ulama, perbahasan dia kata apa? Mujahadatun nafs. Jihad nafsu. Tapi digunakan kalimah mujahadah. Mujahadah ni maknanya apa? Maknanya dia dua pihak. Dia berlawan. Nafsu ni tengah okey, kita boleh kalahkan diri. Kalahkan nafsu. Tapi setengah kadang Allah kita lemah dengan godaan nafsu ini. Jadi yang ini dia ikut nafsu. Dan ikutnya balasannya nombor satu sesat. Kecewa. Tidak ada orang yang buat maksiat dia rasa bangga. Tak. Mesti akan rasa sesat. Fitrah yang Allah capak tu. Dia akan rasa sesat dan dia akan rasa tak apa. Dia akan rasa kebersalahan dia itu. Dan yang kedua sifat orang lemah ni, perangai dia, kata Nabi, wa tamanna 'ala Allahil amani. Dia bercita-cita kepada Allah dengan cita-cita yang banyak. Apa cita dia? Allah Maha Pengampun. Allah ampun, tak apa. Dia kata tak apa, saya bukan tak nak, tapi masanya muda lagi. Saya nak bertaubatlah akan datang. Umur 40 saya nak bertaubat. Umur 50 saya nak bertaubat. Umur 55 saya nak bertaubat. Saya pecen, saya bertaubat. Saya nak jadi ahli masjid. Syekh, berapa ramai mati sebelum pecen? Data daripada Kementerian Kesihatan dalam 3-4 hari lepas tunjuk terlalu ramai sekarang ni orang yang muda mati. Bukan aksiden. Biasanya heart attack lah. Sakit macam. Bukan mesti umur 88 baru mati. Tak. Kadang-kadang 28 baru boleh mati. Dia tak mati tua. Mati ni. Sebab itu Al-Imam Syafi'i berkata apa? Wa kam min sakimin asyahina minad dahri wa kam min sahihin mata duna illatin wa kam min fata asbaha dhahika wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa ramai orang sakit tak mati-mati. Kita temu seorang tu, sahabat kita kata abah macam mana sakit? Ada lah sakit. 10 tahun macam mana abah? Kat mana kubur? Tak, dia ada lagi sakit itu, tak mati. Ada tu ada. Ada orang macam tu. Lama. Berapa ramai orang yang sihat tiba-tiba mati tanpa dikesang penyakit. Mati dah. Sebab itu bila sebut mati ni kita kejut. La ilaha illallah. Mati dah. Baru minum kopi tadi sama, cakap kan main. Yalah tadi ni cerita sekarang. Mati. Kalau di Gaza, itu banyak sangatlah. Yalah kena buang mati.
ada seorang sandera ni bahasa Indong lah, sebab saya selalu duduk tengok berita Indong tu, tawanan perang Yahudi. Dia cakap dengan orang-orang Islam yang tawan dia. Dia kata, kau nak suruh kami mati ke ni? Yalah, orang tawan dia pleasure tinggi lah. Cakap. Orang Islam baik, amat baik. Apabila dia laksanakan perintah Tuhan, dia tak berkasar. Dan sejarah dunia membuktikan di abad di kurun moden ni, satu-satunya tawanan yang terbaik di muka bumi, tawanan orang Islam, tawanan orang Yahudi. Dan mereka sendiri menjadi juru bicara untuk kempen pula kepada orang Islam. Pening pula puak-puak tu, mana pula ni. Dia bila kena sudah pergi balik pergi dia tu, kena cek dulu kat doktor. Semua sihat belaka, suka. Tak ada lebam, tak ada kena apa. Tengok. Saya nak ambil ucapan dia kata apa. Bila orang ni dia tengah nak marah ni, dia kata, kau nak suruh kami mati ke gini. Orang Islam jawab, puan, sebenarnya kami imani, kami mungkin lebih dulu daripada puan mati. Itulah realiti. Jadi orang sihat pun tak mesti. Ni kita tengah cakap ni, itulah kita kena berdoa lah ke Allah ni. Dan Imam Syafi'i kata yang terakhir, wa kam min fata asbaha dhahika wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa ramai anak muda yang sedang ketawa berdekah-dekah, minum kopi, mengeteh, ketawa, papa cakap. Sudah bercakap, naik motor, mati. Berlaku tak macam tu? Berlaku, aksiden. Benda ni tak boleh kata, tuan-tuan. Saya ada seorang anak, saya sayang anak saya, namanya Hammad. Umur 22. Mati 2 tahun lepas. Saya sebut buku Salam Terakhir. Tengok, tahu kanser tahap 4 dah, tak ada benda dah lah. Tahu tahap 4. Mati tak kira umur, tak mesti abah dulu mati, atuk dulu mati. Atuk dia ada ke? Dia mati dulu. Tak mesti, tuan-tuan, umur. Ni. Bila saya ceramah ni, ada sahabat belajar dengan saya di Seremban. Dia pergi kat saya. Look, apa yang ustaz cakap, datuk cakap tadi tu kena pada saya tu. Anak saya bulan Ramadan, dia sebutlah tahun lepas ke tahun sebelum pada tu, pergi Kuala Lumpur, makan-makan, sudah semayang ni, balik ke Sembang, aksiden mati. Mudah je. Kalau nak mati ni, umur. Jadi tuan-tuan, bila kita nak muhasabah ni, hisab ni, kita jangan isu mana untung, rugi sikit. Sebaik-baiknya kita tengok orang-orang yang cemerlang. Sebab ini kita nak jadi contoh. Kita tak nak tengok orang-orang yang ni kita letih lah. Tengok orang-orang yang hebat. Bak kata pujangga, fatashabbahu illam takunu mislahum innat tashabbuha bil kirami falahu. Kamu tirulah mereka sekalipun kamu tak setara dengan mereka. Kerana tiru orang-orang yang hebat, pasti akan mendapat kemenangan. Justru apa kita kena buat? Nombor 1, tuan-tuan, dengan masa yang kita ada dengan keadaan ni, nombor 1, carilah ilmu seberapa banyak. Belajar. Kerana ilmu ini dia tidak ada sempadan dan tiada had. Saya sampai sekarang saya belajar, tuan-tuan, tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Daripada pagi sampai petang, nulis. Hari ni kita bincang Zulkarnain tu Nabi ke tak? Zulkarnain dalam Quran tu. Kaji. Pandangan hak kata Nabi, hak kata tak. Raja tu sudah tu. Beza dengan Alexander the Great. Beza tahun gini-gini. Adakah dia pernah temu dengan ni? Tengok pula gini, riwayat ni. Contoh. Nabi Musa dengan Nabi Khidir buat kaji. Tiap-tiap ada je macam-macam. Tak apalah, itu belajar.
belajar. Baru bila kita belajar, kita tengok rupa-rupanya. Aku ingat aku dah orang paling baik. Apa-apa? Beratus, beribu, berpuluh-ribu. Ramai lagi tuan-tuan. Daripada situ kita insaf. Ilmu, belajar. Jangan kita rasa malah. Saya bila sebut bab ilmu, saya sebut dalam buku Tinta Nasihat untuk Penuntut Ilmu. Sama juga saya sebut dalam buku Anakku, Inilah Pesanan Abah. Penting belajar ilmu. Kenapa? Tuan-tuan, kalau orang tanya bahasa mudah, buat sikit dapat banyak, dengan buat banyak dapat sikit, atau buat sikit dapat sikit, atau buat banyak dapat banyak. Hak mana nak? Ni hak dari segi hutung lah, hutung. Semua orang sini yang ada kefahaman yang hebat, saya percaya nak hak nombor satu tu. Buat sikit apa banyak? Senang, untung. Nak tahu banyak sikit dapat ni ilmu. Contoh, isteri Nabi bernama Juwairiyah radhiyallahu anha. Waktu pagi selepas sembahyang subuh dia duduk zikir. Kita beri laluan tu. Azan dah. Kedak lagi. Ada berapa minit lagi? Jam saya 6 minit lagi. 6 minit lagi. Okey, kita ikut jam saya dah pun. Juwairiyah radhiyallahu anha, bila Nabi keluar, sudah sembahyang tu, Nabi keluar selesai masalah, dia duduk zikir. Zikir. Selepas beberapa jam, kemudian Nabi patah. Nabi tengok dia zikir lagi. Maknanya baik tak orang ni? Baik. Sebab zikir banyak. Dan inilah yang sepatutnya. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang yang beriman, zikirlah kamu pada Allah banyak-banyak lagi. Bila Nabi sampai, Nabi tanya, wahai Juwairiyah, daripada tadi kamu zikir? Ya Rasulullah. Rasulullah beritahu, kamu nak tak? Aku ajar kepada kamu beberapa zikir, kamu sebut beberapa kali, sama macam kamu buat, bahkan mungkin lebih daripada itu. Nak ya Rasulullah? Buat zikir dapat banyak. Macam mana ya Rasulullah? Rasulullah kata, sebutkanlah Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. 3-4 kali sama macam kamu sebut tadi. Kita sebut tak sampai seminit pun. Mungkin 4 kali itu seminit ataupun kurang daripada tu pun lagi. Boleh 5-6 kali baru seminit. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. InsyaAllah tanya Tok Iman. Dalam ni pun ada, tanyalah Tok Iman. Mudah Tok Iman tulis. Mudah. Buat sikit dapat banyak. Tengok satu. Nabi kata, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik di kalangan manusia, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Kita ni bukanlah rajin ingat sembahyang. Saya lah. Yalah bolehlah 10 rakaat, 20 rakaat, nak 1000, tak ada, berat. Jadi macam mana cara kita nak dapat banyak pahala? Buat macam mana? Contoh, kita mari masjid, tiba-tiba kita tengok yang tukang bil air tu ada siapa, kita pun ambil, tengok, oh RM300. Kita pun terus ambil, kita pun detect, bayar. Maklum je ke bendahari, sudah saya bayar dah. Ataupun tak maklum pun dia tahu bil datang. Tuan-tuan, kita bayar RM300. Orang yang ambil air sembahyang kalau hari Jumaat tu 1000. Capurlah kita tandas capur semua tu. Hak sembahyang menyebabkan sah sembahyang seorang, berapa banyak yang dapat pahala? Barang je 300. Tuan-tuan, kalau baca satu sejarah, Nabi bila dia nak bina masjid dia,
Bila sampai kota Madinah, Nabi cari lokasi. Saya tak nak hurai panjang sebab itu boleh rojok dalam buku kami Garis Masa Hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panjang cerita ni. Semua ni bentuk sirah berdasarkan masa kehidupan Nabi, satu. Bila sampai di kota Madinah, dia cari dekat dengan satu kabilah namanya kabilah Bani Najjar. Sebab keturunan Nabi sebelah atuknya Abdul Muttalib, dia daripada kabilah ni. Sebab Hashim, ayah pada Abdul Muttalib, menikah dengan orang situ. On the way balik daripada Syam, dapat anak, diberi nama Syaibatul Hamd, Abdul Muttalib lah. Jadi sebab itu bapa Nabi sendiri pun meninggal dunia kawasan tu. Dari balik daripada Syam, berhenti kat keluarga situ, dekat dengan Daru An-Nabirah, mati situ, ke bumi kawasan tu. Jadi ada hubungan yang lama. Nabi pun pilih kawasan. Kawasan tu ada dua riwayat. Pertama kata kubur lama. Pendapat kedua menyatakan kebun kurma yang orang guna untuk jemur wahkema. Wahkema ni kalau kita ambil daripada wakaf, kita jemur. Nak tahan lama jual, dia jemur. Tengok tanah tu dimiliki oleh dua orang anak yatim. Seorang bernama Sahal, seorang lagi bernama Suhail. Nabi kata, hamba nak tanah ni. Jawab kedua anak yatim tu, ya Rasulullah, ambil saja je lah. Nabi kata, tak. Saminuni, kamu welua, tolong perhargakan berapa nilai harga tanah ni. Sebab itu kalau kita, bila kita tengok tanah orang nak wakaf ke apa, rumah ke, khususnya tanah buat masjid ke apa, kalau boleh bayar. Nabi tak nak ambil. Lalu pakar-pakar masa tu duk kira-kira harganya, mereka kata 10 dinar. 1 dinar ni banyak mana tuan-tuan? 1 dinar kalau kita pergi Jordan, 1 dinar 6 riyal, 7 riyal. Kalau pergi Kuwait sekarang ni 16 riyal, 14 riyal. Kalau kita pergi Bahrain, dinar juga lebihkan 13 riyal. 13 riyal. Tapi dinar Rasulullah ni, dapatan kajian kami menunjukkan nilainya, sebab dia emas betul, dia bukan mata wang, emas betul, antara RM1,200 kepada RM1,400. Bermakna kalau 10 dinar 14,000. Sayyidina Abu Bakar terus ambil, bayar. Kata ulama, wallahi tidak ada seorang mari masjid Nabi sujud satu sujud melainkan dipahalakan dalam khazanah, dalam mizan hasanah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai sekarang satu waktu sembahyang je, ibadat kita 90 tahun hidup kalah dengan Abu Bakar. Itulah besarnya kelebihan mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya minta izin antara 10 ke 15 minit, 8.45, 8.50 kita berhenti. Minta izin 10 minit atau 15 minit. Saya sambung satu lagi, kita tengok sebagaimana yang saya kata tadi, oleh kerana masa kita tak tahu berapa yang baki, maka yang pertama kita buat satu perkara yang nampak kecil tapi dapatannya besar. Kedua, yang banyak memberi manfaat, lagi banyak pahala kita dapat. Ketiga, tuan-tuan, bagi kita, kebanyakan di kalangan kita termasuk saya, selalu berbicara tentang jumlah. Ini bukan politik ni. Politik jumlah memang dah. Tak jumlah. Semayang, orang ni semayang banyak. Orang ni puasa banyak. Orang ni baca Quran banyak. Orang ni sedekah banyak.
Kita suka tengok macam tu. Sebab itu kalau kita baca dalam sejarah, ada di kalangan orang-orang soleh ni banyak buat baik-baik. Luar biasa. Kadang-kadang kita tengok pun kita kata Allah letih. Ada orang-orang yang zaman dulu bahkan sampai sekarang dia buat banyak-banyak. Baik tak? Baik. Tetapi dalam Islam ada satu bab lain, bab ni kita tak suka bahas. Namanya bab berkenaan dengan kualiti. Kualiti ni memang kita tak suka nak bahas. Saya ambil contoh dunia dulu sebelum saya contoh akhirat. Seorang mak cakap dengan anak dia, Mak mung ni tak nak belajar ke? Ayah mak benok gini payah nak belajar. Dah mau nak jadi apa mak? Dengan nak kerja mak. Ni baru lepas SPM. Tak boleh tak masuk. Dah masuk ni hak jenis TVET ke apa? Tak ayah mak. Kerja gitu. Dah mau nak kerja sungguh mak? No. Okey. Mak nak suruh kau pergi kedai Pak De tu, dia jual roti canai, mungkin belajar dengan dia nebo roti canai. Dia pun pergilah ke Pak De. Mak dia urus. Pak De tak ada apalah mak, tapi syaratnya pergi. Mudah okey lah Pak De kerja. Tuan-tuan tahu hari pertama dia nebo macam mana? Roti canai tu bukan jadi bulat. Jadi 6 segi. Berapa hari lagi tebal nipis, hak sini tebal, hak sini nipis. Kalau roti telur tu sebelah je telur, hak sebelah ni kosong. Tak rata. Sebab itu hari pertama, sebab itu minggu pertama, sebab itu bulan pertama. 10 tahun kemudian, sebab dia buat 800 rupiah sehari. Orang order dengan dia tak payah datang dah, dia capok je atas meja sampai. Oh, kemas. Capok. Dapat dah. Tengah masak gitu je. Tengah-tengah cakap ni. Sekali masak tu lapang. Letak. Rata. Oh, rata sedapnya. Maknanya, mutu nilai tu, kualiti tu, beza tak dengan hari pertama dengan 10 tahun? Lain. Sebab dia memakarkan. Tapi kalau orang tanya, kita ni semayang. Haji umur berapa Ji? Umur saya 76 Ustaz. Ji semayang umur berapa Ji? Umur daripada 6 tahun. Ayah ajak semua semayang. Masuk 7 semayang dia dulu. Budak apa tinggal dah masa tu. Nak tinggal kena rotang payah. Sampai tua. Maknanya dia semayang sudah 70 tahun. Tuan-tuan, orang semayang ni tak sampai 3 jam. 2 jam tak sampai, sejam tak sampai, 10 minit pun tak. Kita semayang 5 minit je. Kalau semayang sunat atau kalau pro tu 2 minit je. Kan profesional, kejap. Tapi tuan-tuan, hanya 5 minit, tidak ada seorang di kalangan kita berani declare, saya semayang khusyuk. Kalau kita tanya, Ji semayang je? Memanglah saya semayang. Ji semayang khusyuk tak? Han? Bakis lalu marah. Awak ingat awak khusyuk ke? Marah Syekh. Sensitif. Dan jangan tanya orang. Tanya kita sendiri cukuplah. Kenapa? Kerana masa kita semayang, Iblis, syaitan dalam riwayat hadis menyebut, dia akan katakan kita, uzkur kaza wa kaza. Mu ingat dia. Kita ingat habis. Kita jatuh tangga umur 6 tahun dulu. Ingat. Kita gocoh, bergaduh umur 20 tahun. Teringat. Kita ni tak ada pasal-pasal boleh ingat. 5 minit ingat. Ada seorang tu, orang kata Tok Guru lah. Dia kata, murid-muridku, siapa di kalangan kamu boleh semayang ni khusyuk, saya nak hadiahkan 2 rakaat. Anak murid dia pun semayang semua. Hak pertama kata takbir, lepas takbir tu teringat dah tu. Hak ni kata masa rokok. Hak ni kata saya sedang serakaat je. Hak paling hebat sekali seorang kata,
Tok Guru, saya sembahyang khusyuk 100%. Alhamdulillah. Kecuali masa nak beri salam tadi teringat apa hadiah Tok Guru. Saya nak ceritakan apa makna payahnya nak cari khusyuk. Nabi setiap malam, tuan-tuan ingat Nabi sembahyangnya banyak? Tak. Saya ada buat satu ni, tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Inarah kami. Al-Inarah ni apps kami. Kalau boleh masuk semua. Di sini Al-Inarah percuma je. Kita jawab soalan dalam masa 2 tahun lebih daripada 5,000 soalan. Setiap hari saya masuk, saya update dalam 6 soalan sehari. Macam-macam soalan. Bab kekeluargaan, bab solat, bab tawaf, bab nikah kahwin, bab zina, bab riba, bab politik Islam lah, bab sejarah, bab sirah, macam-macam. Tuan-tuan boleh tengoklah. Percuma je. Dari situ kita nak ceritakan macam mana Nabi ni sembahyang. Riwayat Bukhari, 2 riwayat, Aisyah dan lain. Nabi sembahyang malam, satu riwayat menyatakan 8 rakaat sahaja. 2, 8. Ada riwayat menyatakan Nabi sembahyang 10 rakaat sahaja. 2, 10. Witir 3. Jadi sama ada 11 atau 13. Tapi Aisyah kata apa radhiyallahu anha, lam ara min husnihinna. Aku tak tengok cara sembahyang yang paling hebat, yang paling sempurna, yang paling lama, yang paling khusyuk, yang paling baik daripada Rasulullah. Tuan-tuan tengok tapak kaki kita semua. Ada tak bekok? Tak ada, melainkan gaut je. Jatuh tangga. Nabi kata Aisyah, dia sembahyang hatta tawarramat qadamahu, sehingga bekak kaki dia. Tumit dia bekak. Kerana berdiri lama. Ini makna kualiti. Dia sembahyang. Allah. Dia merasakan sembahyang tu macam satu nikmat. Kita beban atau tanggungjawab. Dia merasa seronok. Dia kata, ya Bilal arihna bis salat. Wahai Bilal, rehatlah kami dengan solat. Jadi di situ kita tengok dia jaga kaifiyah, dia jaga kualiti, dia bukan jaga kamiyah, dia bukan tumpukan kepada kuantiti ataupun jumlah. Ini penting. Dan poin terakhir, sebab banyak nak cerita ni, sebab mari 3 tahun sekali kat pilihan raya pula, pilihan raya pula, mari pula. Ni macam sekarang ni berapa? 2024. 25, 26, 27. Kat 28 boleh jemput pula sekali lagi. Ramai tak ada ni. Baik. Tuan-tuan. Poin seterusnya. Apa yang kita nak? Nak muhasabah. Kita juga kena tengok. Dalam kita nak muhasabah ini, kita kena fikir dalam hidup kita ni, ramai di kalangan kita cari satu benda tapi tak dapat-dapat, kadang-kadang sampai ke mati tak dapat. Apa benda? Namanya puas. Namanya bahagia. Kalau saya tanya, saudara-saudara bahagia tak? Mengamuk marah kat saya. Ustaz bahagia sangat ke? Contoh. Kebetulan semalam saya ceramah dekat dengan Hospital Bahagia. Semalam. Saya pergi ke Perak semalam. Ceramah ke doktor-doktor pakar, hak bahagia, psikologi, psikiatri semua sekali. Lepas tu saya pergi temu kawan-kawan hak yang duduk dalam tu. Oh gila. Saya kata, orang yang tukang jaga je stres. Oh gila tak stres. Kita je stres.
Saya tak sebutlah nama, saya pernah temu seorang hamba Allah tu, baik. Bila saya nak pergi temu ni, doktor-doktor ni marilah temu saya ni, pergi ajak temu orang ni. Kalau saya sebut semua tuan-tuan kenal. Saya pun buat. Sudah balik, lalu naik kereta, nak pergi ceramah ni. Masa tu 2 lebih, nak ceramah pukul 3 petang. Saya tengok orang pesakit-pesakit mental ni, yang sudah pulih ni, basuh kereta. Dia beri basuh kereta masa tu murah je, situ, sebelah dia. Kebetulan saya bawa Alfa ke apa orang tu. Saya pun cakap dengan driver sahabat saya, Syekh, nampak kereta tak ada orang kosong ni, satu je ada. Anda pergi ceramah nanti yang tadi basuh. Lama dah basuh, bagus buat kan. Kawan saya pun pergilah basuh. Kawan saya ni tubuh besar tu, tak ada seorang besar dia, gemuk, besar, kemak. Pergi basuh. Saya pun pergi ceramah soal jawab gini-gini. Sudah saya ceramah, dia baru sudah mari basuh. Saya pun la ilaha illallah. Satu kereta, tukang basuh tu berapa orang? 24 orang. Ni pesakit mental. Kawan saya masuk dengan kereta tu nak sampai kat dia, pesakit mental ni diri. Kawan saya pun berhenti. Dia panggil tu, dia tak cakap. Bila dah dapat, hak jaga cermin je. Jangan kacau teritori dia tu. Hak tayar je. Masing-masing pakai tengok. Tak bunyi pun duk, senyap je. Hak ni bahagian tayar ni, hak bahagian ni tayar. Tengok. Sejam lebih. Saya ingat cepat. La ilaha illallah. Saya faham, saya kata. Yalah mereka ni lain. Special. Tuan-tuan. Jadi poin yang saya nak sebut ialah bahagia, puas, ramai tak dapat. Tanya pegawai kerajaan, awak gaji berapa? Syekh, saya 48, Syekh. Puas hati tak? Nak berapa? 84. Kalau boleh nak grade, kalau ada lah, tak puas. Sebab itu Nabi kata, kalau umat, mana-mana orang dapat segunung emas, dia nak segunung lagi. Mana kata puas hati? Tak ada. Puas hatinya satu je, di dalam syurga. Kalau dunia kita nak puas hati, satu je, kita ada sifat qanaah, sifat syukur, alhamdulillah, itu puas. Kalau tak, kita tak puas. Jadi macam mana kita nak rasa kepuasan? Dalam sembahyang ada puasnya, dalam ibadat haji ada puasnya, dalam puasa ada puasnya, dalam bayar zakat ada puasnya. Macam kita bila dah selesai puasa, bunyi tok bila ada Allahu Akbar, kita pun terus menangis. Alhamdulillah, puas hati hari ni dapat. Campur pula minum air sejuk, puas hati. Kita pergi Mekah buat haji, masa mana kita buat? Bila mana kita melontar pada lubang terakhir, menandakan sempurnalah sudah ibadat haji. Selepas kita tawaf ifadah dengan sa'i dah tu, kita pun ni alhamdulillah, syukur, sempurna haji yang tengok puas. Puas macam ini tuan-tuan, benda yang mahal. Jadi untuk nak dapat puas macam ini, taat dan patuhlah pada perintah Allah. Kita ni tuan-tuan sebenarnya tak ada masa dah. Tak ada masa. Siapa kata saya ada masa, kita tak jamin berapa lama kita boleh hidup. Jadi nak puas, saya kata jaga masa. Peliharalah masa. Ambil betul-betul masa. Nabi pesan kat kita, anak muda kecil namanya Abdullah bin Umar, Nabi kata apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing
atau orang musafir. Dia tak kata orang mustautin. Dia tak kata orang mukim. Kenapa? Kerana sini bukan tempat kita. Kita boleh duduk 60 tahun, lepas waktu tu tak ada lah, mati. 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, mati. Jadi tempat kita akhirat. Apa kata Nabi? Kata Abdullah bin Umar, kalau dia riwayat hadis ni, dia akan nasihat kepada anak-anak murid dia. Dia kata, iza amsaita fala tantaziris sabah, wa iza asbahta fala tantazil masa, wa khuz min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Kalau kamu waktu petang, jangan bertangguh waktu pagi. Kalau kamu waktu pagi, jangan bertangguh kepada waktu petang. Ambillah masa sihatmu sebelum sakitmu. Ambillah masa hidupmu sebelum matimu. Hadis ni huraian yang panjang, saya sebut dalam hadis 40 ni. Panjang ceritanya. Dan akhir kalam, jangan lupa kita doa untuk saudara-saudara kita di Palestin, kerana mereka ini orang yang memerlukan doa. Kalau ada duit lebih RM1, orang mari nak minta bantuan Palestin, bagi je lah tuan-tuan. Mudah-mudahan itu penyelamat kita daripada neraka Allah. Tanda kita kasih pada mereka semua. Sekian, saya mohon maaf bahasa yang saya ambil, masa yang saya gunakan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.